أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة. فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam program Munajat Rakyat 7.0 yang merupakan anjuran daripada Aimik Dun Manir dan juga kerjasama dengan pihak Dun Manir, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini secara kita panggil santailah, insya-Allah, berkenaan dengan puasa dalam bulan Muharram. Iaitulah terutamanya pada hari yang ke-10 dalam bulan Muharram yang dipanggil sebagai Yaumu Ashura, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kita ni ada 12 bulan. Allah Ta'ala mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fil kitab yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah Taala jadikan langit dan bumi lagi, di antaranya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Itulah Nabi sebut salasah mutatalian, iaitulah 3 bulan yang berturut-turut, iaitulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga Muharram. Dan 1 bulan di antara Jumadil Tsani dan juga bulan Sya'ban, iaitulah bulan Rajab. Inilah 4 bulan haram yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya, bagaimana Allah Taala mengakhirkan kita punya akhir dalam tahun Islam ini dengan bulan haram. Itulah bulan Zulhijjah, dan dimulakan iftataha dengan bulan haram juga, itulah bulan Muharram. Jadi kita habis hujung tahun dengan bulan haram dan kita mula awal tahun Islam dengan bulan haram. Ini di antara bagaimana yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi dalam bulan Muharram ini, bulan yang mana syahrun azim, satu bulan yang sangat hebat, bulan yang agung, bulan yang
padanya kelebihan, bulan yang padanya penuh dengan keberkatan. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan afdalus siyam, sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, selepas daripada Ramadan, iaitulah Syahrullah Al-Muharram. Bulan Allah, Syahrullah Al-Muharram. Itulah bulan Muharram ini. Mana afdalus siyam, mana sebaik-baik puasa. Nabi sebut selepas daripada Ramadan. Maknanya lepas Ramadan ni, Ramadan tu yang telah kita puasa 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Puasa yang terbaik Nabi sebut iaitulah selepas daripada bulan Ramadan, iaitu puasa dalam bulan Muharram. Ini maknanya kelebihan dalam bulan Muharram. Dan Nabi kata, wa afdalus salah ba'dal faridah, dan sebaik-baik salat selepas daripada semayang fardu ba'dal faridah salatul laili, semayang malam. Nak bagi tahu kepada kita bagaimana pentingnya pada kita pada hari ini mengetahui bahawasanya kita telah berada dalam bulan Muharram. Kena sedar bahawasanya kita dalam syahrun azim, bulan yang sangat hebat, bulan yang mana di sana ada ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak bagi tahu bagaimana kita jangan tinggal, iaitulah asyarah, salasa asyarat, tiga kali 10. 3 kali 10, bukan kata 3 kali 10, 30 ni. Bukan nak suruh kali. Tapi 3 kali 10 dengan maksud apa? Iaitulah kita jangan tinggal yang mana 10 yang pertama, iaitulah 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Yang Nabi sebut macam-macam kelebihan, dalamnya ada Lailatul Qadar. Nabi suruh buru Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir Ramadan. Jadi 10 malam yang terakhir itu sangat diberkati. Yang kedua, 10 yang kedua iaitulah 10 dalam bulan Zulhijjah. Kerana Nabi sebut, satu hadis Nabi SAW yang mana amalan ahabbu ilallah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala ialah amalan dalam 10 Zulhijjah yang pertama tu. Ini di antara kelebihan bulan Zulhijjah. Yang ni pun lepas dah. Adapun yang tinggal 10 yang terakhir ini, yang kita baru masuk tahun Islam, iaitulah 10 yang pertama dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Muharram. Kerana apa? Dalam bulan Muharram ini adanya Yaumu Ashura. Yaumu Ashura, yaum ni hari lah. Ashura ni 10. Jadi hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW berkenaan dengan 10 Muharram ini. Yang mana dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Ashura. Maka Nabi kata, Abu Hurairah bila beliau ditanya tentang puasa hari Ashura, maka dia kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah tengok Rasulullah SAW berpuasa, sama yauman, berpuasa satu hari, yataharra fadlahu 'ala al-ayyami illa hadzal yauma. Yang mana satu hari yang Nabi sungguh-sungguh untuk mendapatkan kelebihannya berbanding dengan hari-hari lain, melainkan hari ini, iaitu hari Yaumul Ashura. Nabi yataharra, Nabi sungguh-sungguh puasa dalam Yaumul Ashura. Wa hadha syahru ya'ni Ramadan, dan juga bulan ini iaitulah bulan Ramadan yang disebut oleh Abu Hurairah. Jadi Nabi bersungguh-sungguh dalam puasa Ashura. Dan Nabi juga bersungguh-sungguh dalam puasa Ramadan. Ini memang tak nafilah Ramadan. Jadi nak bagi tahu bagaimana ini antara kelebihan. Kerana Nabi menjadi sunnah Nabi SAW yang mana Nabi berpuasa pada hari Ashura. Dan hari Ashura ini satu kelebihan yang sangat besar sebenarnya, yang telah diketahui sejak dahulu lagi, yang mana puasa pada hari ini mendapat kelebihan daripada
yang sudah diketahui dalam kalangan para nabi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam yang telah berpuasa pada hari Ashura, yang kita akan sebutkan nanti insya-Allah. Jadi Yaum Ashura ini Nabi kata Yaum Ashura kanat tasumuhu al-anbiya. Hari Ashura ini Nabi kata sesungguhnya para nabi telah berpuasa pada hari itu, hari Ashura. Fasumuhu antum. Maka Nabi kata puasalah. Kalian puasalah pada hari tersebut. Jadi sidang pendengar sekalian, para hamba Allah Ta'ala sekalian, ini bulan dia. Dan esoklah harinya. Dan hari ini Yaumut Tasu'a, hari yang ke-9. Dalam bulan Muharram. Kita puasa dah, alhamdulillah. Dan yang penting esoklah. Itulah Yaumul Ashura. Kita kena berpuasa. Kalau boleh, jangan tinggallah puasa ini kerana kelebihan yang banyak disebut oleh Nabi SAW. Kemudian saya nak cerita pada pagi ini, dalam masa yang terhad ini, bagaimana keadaan Nabi SAW berpuasa Ashura. Kita tengok sikit macam mana Nabi SAW berpuasa dalam bulan puasa Ashura ni. Dia ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Baik, yang pertama. Keadaan yang pertama ialah Nabi SAW berpuasa Ashura di Mekah. Akan tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan umat Islam supaya berpuasa. Riwayat dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, Aisyah mengatakan kana Ashura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bisiyamih falamma nazalat faridatu syahri Ramadan kana Ramadanu huwa alladhi yasumuhu fataraka yawma Ashura faman syaa'a shamah wa man syaa'a aftarah. Orang Quraisy pada zaman jahiliyah berpuasa pada hari Ashura. Orang masyarakat, iaitulah orang Quraisy pada zaman jahiliyah pun puasa Ashura ini. Dan Nabi SAW berpuasa pada hari itu. Bila mana Nabi datang ke Madinah, Nabi melaksanakan puasanya dan menyuruh orang ramai supaya ikut berpuasa. Nabi suruh orang lain, Nabi bagi tahu sahabat, pergi ke kawasan-kawasan ni, lembah-lembah ni bagi tahu suruh kalau belum makan lagi puasalah. Nabi bagi tahu, Nabi suruh orang ramai puasa. Apabila turunnya kefarduan puasa bulan Ramadan, Nabi hanya berpuasa bulan Ramadan. Nabi tinggalkan puasa hari Ashura. Jadi siapa yang mahu dia boleh mengerjakannya, siapa yang mahu dia boleh meninggalkannya. Ini yang pertama, keadaan yang pertama. Nabi SAW berpuasa Ashura di Mekah. Nabi tak suruh umat Islam supaya berpuasa. Bila mana keadaan yang kedua, lepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang mana kita telah menyambut bulan hijrah, bulan Muharram ni, yang mana sebenarnya Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Akan tetapi niat dan keazaman untuk berhijrah tu telah sebelum tu lagi. Pada permulaan, pada akhir Zulhijjah dan juga pada permulaan Muharram ini, bagaimana sahabat-sahabat yang telah awal berhijrah sebenarnya. Jadi yang mana selepas Nabi berhijrah pada akhir bulan Safar, sampailah Nabi di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Nabi SAW pada tahun itu Nabi sampai, Nabi tak puasa lagi. Nabi kerana sampai itu bulan Rabiul Awal. Pada tahun yang berikutnya, bila mana Nabi SAW tengok orang Yahudi, Nabi tengok orang Yahudi di Madinah ini berpuasa pada hari Ashura. Bukan sekadar itu mereka ni macam perayaan, macam sambutan perayaan, memakai perhiasan, puasa dan sebagainya, gembira. Maka Nabi tanya pada orang Yahudi tadi, maka mereka mengatakan hari ini ialah hari yang yaumun azim. Kenapa kamu puasa? Maka mereka mengatakan haza yaumun azim. Hari ini hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumah.
yang mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya pada hari tersebut. Wa awraqa Fir'auna wa qaumah, dan telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya pada hari tersebut. Bala tentera Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Maka bila sampai di lautan yang terbentang luas, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya memukul dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, maka terbelah laut, terbelah lautan. Maka Nabi Musa pun menyeberangi lautan tadi dan tentera Fir'aun follow ikut kok belakang, dan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa berpuasa, fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai tanda syukur. Lantas kami pun berpuasa. Kata Nabi SAW, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kamilah yang lebih berhak dan lebih utama berpuasa daripada kamu. Kenapa? Kerana Nabi SAW merupakan seorang Nabi, Nabi Musa seorang Nabi. Dekatnya hubungan mereka. Bahkan orang Islam, dan lebih-lebih lagi lah, mana orang Islam ini yang mana mengikut Nabi SAW, dan juga orang-orang Yahudi ni, mereka ni mana banyak mendakwa, banyak mendakwa para Nabi dan sebagainya. Jadi Nabi kata kamilah lebih berhak dan utama daripada kamu. Maka Nabi berpuasa pada hari itu, dan Nabi suruh orang ramai berpuasa pada hari itu. Nak bagi tahu bagaimana Nabi suruh puasa, ni keadaan yang kedua. Sampai budak-budak pun digalakkan berpuasa pada hari Ashura. Dalam hadis disebut dalam Ar-Rubai' bin Muawidh, kata dia, yang mana fakunna ba'da zalika nasumuhu wa nusawwimu subyanana sigara minhum. Kami puasa pada hari itu, hari Ashura, dan kami minta ajar anak-anak kami ni subyanana, sigar, budak-budak kecil ni supaya puasa juga. Wa nadhhabu ila al-masjid, dan kami pergi ke masjid, fa naj'alu lahumul lu'bah min al-ihni. Kami buat permainan. Buat mainan, mana apa? Nak suruh mereka ni tak rasalah kalau rapor ni main-mainan galik sekejap. Yang mana kami buat mainan daripada bulu untuk mereka. Bila salah seorang daripada mereka menangis kerana lapar, kami berikan alat permainan tersebut, buat mainan. Nak bagi apa? Suruh anak-anak ni puasa. Ni dia. Ni yang mana dalam keadaan yang kedua ini, sampai kanak-kanak pun diajak berpuasa. Dan dalam satu hadis yang lain, dalam hadis dengan sanad yang terdapat perawi majhul, yang mana pada hari Ashura ini Nabi SAW telah panggil anak susuan dia dan anak susuan kepada anak perempuan dia, Fatimah. Lalu Nabi meludah dalam mulut mereka dan bersabda kepada ibu-ibu mereka, janganlah kamu susukan mereka sehingga waktu malam. Sesungguhnya aliyu Nabi sudah mencukupi buat mereka. Ini di antara bagaimana galakan Nabi SAW suruh puasa Ashura, dan sampai kanak-kanak pun suruh puasa juga. Ini galakan. Yang ketiga, keadaan yang ketiga. Bila mana datangnya Ramadan, Nabi SAW tidak memerintahkan serta tidak menggalakkan para sahabatnya supaya berpuasa pada hari Ashura. Seperti mana yang telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, yang mana bila datangnya Ramadan, falamma furida Ramadan, qala Rasulullah SAW, inna Ashura yaumun min ayyamillah. Nabi kata Ashura ni daripada hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakah. Siapa yang nak puasa, dia puasa. Siapa yang tak nak puasa, dia boleh tinggalkannya. Dalam riwayat Muslim juga, faman ahabba minkum ayyasumah falyasumhu. Siapa yang suka nak puasa, maka dia puasalah. Siapa yang tak suka, waman kariha falyada'hu, maka tinggalkanlah. Ini yang mana
keadaan yang ketiga, bila datang Ramadan, Nabi kata tak apa, nak puasa-puasa, tak nak puasa pun tak apa pada hari Ashura. Ini dia. Keadaan yang ketiga. Akan tapi Nabi sebut bagaimana kelebihan di antaranya. Nabi kata bila ada seorang lelaki tanya Nabi tentang puasa Ashura, Nabi kata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah. Nabi kata aku mengharapkan ganjaran daripada Allah supaya dia menghapuskan kesalahan dalam tahun sebelumnya. Setahun Nabi minta dengan Allah Ta'ala mengharapkan ganjaran supaya apa, dihapuskan kesalahan dalam tahun sebelumnya. Puasa Ashura ni antara kelebihannya iaitulah diampunkan dosa setahun. Puasa Arafah 2 tahun. Jadi ini di antara kelebihan. Dan keadaan yang keempat iaitulah Nabi SAW di akhir usia Nabi. Yang mana Nabi SAW bila ada orang datang jumpa Nabi mengatakan, ya Rasulullah, yang mana orang Yahudi ni dipuasa 10 Ashura ni, ayam Ashura. Jadi yang mana kalau maknanya Nabi SAW bagi tahu Nabi mereka ni puasa Ashura, mana tak nak bagi samalah dengan orang Yahudi ni. Ni di antara sifat dan bagaimana Nabi SAW memang tak nak bagi sama dengan orang Yahudi. Orang Nabi memang di antaranya Nabi bila mana orang Yahudi ni kiblat di Baitul Maqdis, Nabi tak berasa sedar hati. Kerana Nabi nak supaya orang Islam ini dia ada identiti yang sendiri. Ini dia. Jadi bila mana orang bagi tahu Nabi SAW yang mana Yahudi puasa hari Ashura, maknanya kita ni biarlah ada lain sikit daripada orang Yahudi, maka Nabi kata ni di akhir-akhir sebelum Nabi wafat, Nabi kata iaitulah fa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila orang tadi tanya, orang Yahudi mengagung dan juga orang Nasrani, bukan saja Yahudi juga Nasrani mengagung-agungkan hari Ashura ini, maka Nabi kata tahun depan, kalau aku hidup sampai tahun depan, insya-Allah sumnal yauma tasi', maka kita akan puasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Dan seolah-olah Nabi tahu dah tahun depan, maknanya Nabi rasa dia akan wafat. Memang Nabi tak sempat berpuasa pada hari ke-9 ini. Akan tetapi Nabi kata, jika aku sempat hidup pada tahun depan insya-Allah, maka Nabi kata kita akan berpuasa pada hari ke-9. Menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi nak berbeza dengan orang-orang Yahudi. Mukhalafatan lil Yahud, nak beza dengan orang Yahudi, maka kita puasalah pada Yaumut Tasi', itulah hari ke-9 dalam bulan Muharram ini. Ini 4 keadaan yang mana Nabi SAW berpuasa dalam bulan Muharram, terutamanya pada hari Ashura. Menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana Nabi SAW berpuasa Ashura, iaitulah pada 10 Muharram ini, dan juga sebelum kewafatan Nabi, Nabi suruh kita puasa 9. 9. Sebab itulah ulama mengatakan yang boleh, kalau boleh yang terbaik kita puasa 9, 10 dan juga hari selepasnya itulah 11. 9, 10, 11 iaitulah hari inilah 9. Esok Khamis dan lusa Jumaat. Ini 3 hari, kalau boleh 3 hari ni puasa. Kalau tak boleh 3 hari, puasalah 2 hari, iaitulah 9 yang Tasu'a dan juga Ashura. Tak boleh juga puasalah pada Ashura. Puasa kenapa? Ini satu benda yang sangat yang mana kita tahu dah bagaimana para nabi pun berpuasa. Yahudi puasa, orang Quraisy puasa, orang Nasrani puasa. Kita orang Islam lagi-lagilah berhak untuk puasa pada hari Ashura ini. Sebab itulah kalau boleh jangan tinggal. Kerana bulan Muharram ini, bulan yang kita sebutkan tadi, afdalus siyam, sebaik-baik puasa selepas Ramadan,
Itulah bulan Muharram, Syahrullah Al-Muharram. Di sini ada beberapa perkara yang menarik tentang puasa Asyura ini. Di antaranya iaitulah daripada Simak ibn Harbin Ma'bad Al-Qurashi mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Qudaydin fa'atahu rajulun faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at'imta al-yawma shay'an li yawmi Ashura qala la illa anni sharibtu ma'an qala fala tat'am shay'an hatta taghruba asy-syamsu wa'mur man wara'aka ay yasumu hadzal yawm. Satu hari Nabi SAW berada di Qudayd. Qudayd ini satu tempat berdekatan dengan Mekah. Maka Nabi didatangi seorang lelaki. Lalu baginda bertanya kepada lelaki tadi, adakah kamu telah makan sesuatu pada hari Asyura ini? Maka lelaki tadi mengatakan, tidak, melainkan aku hanya minum air. Maka Nabi pun bersabda kepada dia, maka janganlah kamu makan sesuatu sehingga terbenamnya matahari. Dan Nabi pesan pada dia, suruhlah siapa yang berada bersama denganmu ini untuk turut berpuasa pada hari ini. Ini di antara yang menarik. Bagaimana Nabi suruh lelaki daripada yang Nabi jumpa di Qudayd tadi, suruh dia puasa. Walaupun dia minum air dah, Nabi suruh dia, mana apa jangan makan sesuatu sampai terbenamnya matahari. Ini antara yang menarik. Dan juga antara yang menarik juga dalam satu hadis yang diriwayatkan secara marfu' bahawa burung surat, itulah burung yang terawal berpuasa Asyura. Dan yang mana burung surat ini dalam kitab An-Nihayah karangan Ibnu Athir, beliau mengatakan burung yang besar, yang berkepala dan berparuh besar. Seekor burung yang berkepala dan berparuh besar. Dan dia mempunyai bulu yang besar. Sebahagian yang berwarna putih dan sebahagian berwarna hitam. Al-Khatib juga riwayat dalam kitab dia, Tarikh Al-Baghdadi, dan sanadnya gharib. Dan perkara ini turut diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga dia menarik di antaranya daripada Fath ibn Shakhraf, beliau mengatakan, sesungguhnya aku membahagikan roti kecil-kecil untuk diberikan kepada semut setiap hari. Dibagi semut. Ni tengok bagaimana para solihin, para zuhad dulu ni, dia bagi roti kecil pada semut-semut. Setiap hari bagi roti. Bila tiba hari Asyura, semut-semut tadi tidak mahu memakannya. Ini di antara benda yang menarik. Yang mana sampai hari Asyura, semut tak mahu makan. Sampai setara tunya, maknanya kelebihan Asyura ini. Maknanya semut berpuasa pada hari Asyura. Dan juga daripada Qais ibn Ubad, beliau mengatakan, sampai kepada aku satu riwayat yang menyebutkan bahawa binatang liar juga berpuasa pada hari Asyura. Ada satu riwayat dengan sanadnya juga daripada seorang lelaki yang datang ke sebuah perkampungan pada hari Asyura, yang mana di sana dia melihat sekumpulan manusia sedang sembelih binatang. Dia tengok satu kumpulan manusia tengah sembelih binatang. Dia pun tanya kepada mereka tentangnya. Lalu mereka bagi tahu bahawa binatang-binatang liar sedang berpuasa. Ini dia. Mereka mengatakan, marilah kami tunjukkan kepada kamu. Lalu mereka membawanya ke sebuah ladang dan membiarkannya dia berada di situ. Mai nak tengok sini, mai tengok, kata. Lalu lelaki itu kata, bila sampai waktu asar, sampai lepas asar, banyak binatang liar datang dari segenap arah. Binatang liar datang daripada segenap arah, lalu mengelilingi padang sambil mendongak ke arah langit. Tanpa ada seekor pun yang makan. Ini dia. Tanpa ada seekor pun yang makan. Sehinggalah apabila tenggelamnya matahari, kesemua binatang tadi segera makan. Tengok, menunjukkan bagaimana, ni yang menarik, binatang liar pun turut berpuasa pada hari Asyura. Jadi, ala kulli hal, ini sebagai satu, kita panggil apa, satu dorongan, satu galakan untuk kita, untuk kita berpuasa pada hari Asyura, yang mana esoklah hari Asyura, dan sama-samalah kita rebut peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini,
Dan kita kena ingat bahawasanya seperti mana yang disebut oleh Jibril, wasiat Jibril kepada Nabi SAW, yang mana Jibril mengatakan yang mana ish ma syi'ta, hiduplah bagaimana kamu nak ya Muhammad, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Jadi kita semua ni akan mati. Kita semua ni akan mati. Dan al-waqtul qasir, waktu ni sangat pendek. Lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad SAW ni umat yang umur dia pendek, 60-70 tahun. Ada satu umat daripada zaman Nabi Nuh AS yang umur dia beratus-ratus tahun, ribu tahun. Bila dia tanya anak dia menangis, tanya berapa umur anak dia, maka dia kata anak dia umur 300 tahun. Jadi dia kata ma baluki, apakah pandangan kamu sekiranya datang satu kaum nanti, itulah kita lah, datang satu kaum yang mana umur dia hanya 60-70 tahun. Ni hak umur 300 tahun, 600 tahun, 1000 tahun ni, umat Nabi Nuh ni. Maka dia tanya, kalau macam apakah pandangan kamu sekiranya datang nanti satu umat, satu kaum yang mana umur 60-70 tahun. Maka dia kata, kalau begitulah, aku akan jadikan 60 tahun duduk atas tikar sejadah. Allahu Akbar. 60 tahun aku akan jadikan duduk di atas tikar. Supaya apa? Maknanya beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal umur sikit sangat. Jadi kita pada hari ini, yang mana dalam keadaan COVID, dalam keadaan kita menghadapi wabak penyakit ini lagi-lagilah, kita berada dalam zon kiamat ni. Maknanya apa? Akhir zaman ini yang Nabi ceritakan, lebih-lebih lagilah kita nak mencari amalan. Mencari amalan yang sebanyak mungkin sebelum kita mati, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buatlah amalan sebanyak-banyak mungkin. Kerana apa? Kerana amalan kita ni akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi, di antara amalan soleh yang boleh kita buat itulah berpuasa. Banyak kelebihan puasa ini. Dalam satu cerita mengatakan, riwayat mengatakan, bila dia berada di padang mahsyar, akan ditanya, aina sa'imun? Aina sa'imun? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Allahu Akbar. Bagaimana kelebihan orang puasa ni. Sampai ditanya, aina sa'imun? Dan dimasukkan dalam pintu Babur Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berbangga dengan orang yang berpuasa ini. Kenapa? Dia sanggup tinggalkan syahwat dia. Dia sanggup tinggalkan kelazatan, yang mana makan, minum dan sebagainya, kenikmatan dia, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyaksikan, bagi tahu kepada seluruh malaikat, tengoklah hamba aku ni, dia hanya berpuasa kerana aku dan aku akan ampunkan dosa dia. Mudah-mudahan kita semua dapat berpuasa insya-Allah pada esok hari Yaumul Asyura, dan yang berpuasa alhamdulillah teruskan puasa. Dan jangan tinggal puasa Asyura 10 Muharram ini, kerana macam-macam yang telah kita ceritakan tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira hanya sekadar itulah pada pagi ini. InsyaAllah diteruskan lagi program munajat ini, insyaAllah sampailah kepada kemuncaknya insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengikuti program yang telah disediakan untuk kita ni insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Jazakallah Ustaz. Sama-sama wajib. Boleh Ustaz? Boleh keluar Boleh. Okey, baik.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
بالقرآن واجعله لنا إماما